beliau. Dipersilakan Cikgu Faizah. Dipersilakan. Okey, Cikgu Faizah. Boleh teruskan? Okey, Cikgu Faizah. Okey, Cikgu Faizah boleh respon tak? Cikgu Faizah? Okey, jadi sementara menunggu kita sekejap ada teknikal sedikit, jadi diharap anda bersabar sekejap dalam usaha untuk memaparkan slide tersebut. Jadi ada sedikit sebanyak teknikal. Jadi nanti diharap anda bersabar seketika. Okey, dia minta Cikgu Ruziah tolong mute. Sekejap mute dia apa ni unmute balik Cikgu Faizah tu. Cikgu Faizah dia guna nickname ke apa Cikgu Lee? Zoom user. Zoom user ada ramai Cikgu Lee? Which one? Zoom user yang mana tu? Banyak tu. Zoom user ada dekat 10. Kalau dia pun saya nak tengok gambar. Cikgu Faizah buka gambar tak? Cikgu Faizah tolong buka gambar Cikgu Faizah tu. Okey, jap. Saya nampak dah. Okey. Maknanya yang saya jadikan co-host tadi orang lain lah tu. Okey. Saya tak boleh unmute ni. Okey, saya ask to unmute dah. Boleh ke? Cikgu Faizah dah tu. Boleh ke? Okey. Maknanya tadi dah tersilap co-host lah. Okey. Tak apa. Saya sebab tu saya tak boleh unmute tu.
Okey, boleh ke? Okey, silakan Cikgu Faiza. Okey, boleh. Okey, teruskan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada malam ini, para pelajar semua, murid-murid semua akan bersama dengan saya lah, Cikgu Nur Faiza binti Ibrahim dari Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Jadi pada malam ini, saya akan berkongsi tentang teknik menjawab kertas 2, iaitu bahagian fakta. Okay, seperti mana yang kita tahu bahawa kertas 2 ini terdiri daripada bahagian struktur dan juga esei, tetapi saya akan bincangkan serba sedikit dari sudut soalan fakta. Okey, untuk soalan kebat, kita akan ada satu siri khusus bagi membincangkan bahagian tersebut. Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, kertas 2 ni ada bahagian A iaitu bahagian struktur dan juga bahagian esei. Dan masa yang diperuntukkan ialah 2 jam 30 minit. Jadi bila ada peruntukan masa ni, jadi kita sebagai pelajar, sebagai murid yang akan menjawab soalan tadi kena bijak membahagikan masa supaya tidak berlaku masalah tidak cukup masa semasa menjawab soalan kertas 2. Okey, seterusnya kita tengok cikgu akan terangkan serba sedikitlah berkenaan dengan soalan-soalan ni. Kita tengok dari segi pembahagian markah. Okey, untuk kertas 2 ni ada bahagian A dan bahagian B. Kita tengok untuk bahagian A dan B ini kita dapat bahagikan kepada 2. Yang mana ada item fakta, yang mana jawapannya ada dalam buku teks. Okey, jadi bila kita jawab soalan tu ambil sahaja daripada buku teks. Dan persen dari segi pembahagian markah itu adalah sebanyak 60%. Okey, bagi item kebat pula ialah 40%. Jadi dekat sini kita dapati bahawa soalan fakta adalah mempunyai peratusan yang besar. Jadi sebagai murid untuk kita jawab soalan ni, jadi kita memang kena fokus juga kepada bahagian fakta. Walaupun kita kata item kebat itu akan menyumbang markah kepada kita. Tapi fakta itu lebih penting kerana dia menyumbang 60% daripada keseluruhan markah bagi kertas 2. Okey, seterusnya kita tengok dari segi konstruk soalan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan konstruk soalan? Okey, maksudnya ialah apa yang hendak ditaksir. Okey, kita tengok. Kalau untuk soalan fakta, cikgu warnakan dengan warna kuning. Okey, yang mana jawapannya akan ada dalam buku teks. Jadi konstruknya apa? Konstruknya ialah mengingat dan juga memahami. Okey, mengingat, memahami. Dua perkara yang perlu awak faham. Jadi kalau nak jawab soalan fakta ni memang tak ada cara lain. Satunya mesti ingat dan mesti faham. Jadi untuk ingat, kita kena faham dulu. Kita tak boleh main ingat-ingat suka-suka macam tu je. Kita kena faham sama ada peristiwa ke, kita kena faham cerita tentang tokoh. Kemudian barulah kita akan mudah untuk menjawab soalan fakta. Okey. Dan kita tengok ada konstruk untuk soalan kebat. Dia lebih kepada soalan mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Dan item kebat ini akan diterangkan dengan lebih lanjut lagi dalam sesi akan datang. Okey, seterusnya kita tengok dari segi kaedah penskoran. Okey, dari segi kaedah penskoran ataupun penandaan. Okey, ada dua bentuk penskoran ataupun penandaan ini. Yang pertamanya adalah analitik, secara analitik. Jadi secara analitik ini biasanya digunakan hanya untuk soalan fakta sahaja. Okey, bagi soalan penandaan berbentuk holistik, yang mana cikgu kata dari siri-siri sebelum ini ada kita ada huraian fakta, huraian, contoh dan inference.
Okey, itu adalah bentuk penandaan secara holistik dan ini biasanya terdapat untuk soalan K4. Okey, bagi soalan fakta, ada juga soalan yang perlukan fakta, huraian dan contoh. Tapi untuk soalan fakta kita tidak perlu inference. Tak perlu. Ada okey, tak ada pun tak apa. Okey, itu. Dan cara penandaannya adalah secara analitikal. Selagi kita ada fakta, maka adalah markahnya. Okey, seterusnya kita tengok dari segi pecahan markah untuk soalan bahagian A. Okey, untuk soalan bahagian A, biasanya ada 3 soalan. Tapi boleh juga dalam bentuk yang lain. Contohnya, okey, contoh yang cikgu bagi kat sini, soalan A 2 markah, soalan B 4 markah dan soalan C 4 markah. Jadi 2, 4, 4. Tapi ia boleh juga jadi 3, 3, 4. Okey, boleh jadi 3, 3, 4. Boleh jadi 2, 2, 2. Boleh jadi 2, 2, 2, 2, 2. Asal jumlah kesemuanya 10. Okey, bergantunglah kepada soalan yang akan keluar nanti. Jadi kebiasaannya lah 2, 4, 4, 3, 3, 4. Okey, untuk bahagian B, bahagian esei, okey, pecahan markahnya ialah 4, 8, 8 ataupun 6, 6, 8. Kebiasaannya seperti itu. Okey, sebelum cikgu ceritakan, sebelum analisis soalan ni kita kena ingat beberapa perkara. Tapi cikgu nak bagi tahu satu lagi. Okey, untuk bahagian esei, biasanya kita ada berapa soalan? Okey, kita ada 5 soalan untuk format KSSM. Ada 5. Dan 2 daripadanya sudah tentulah dari tingkatan 4. Dan 2 lagi dari tingkatan 5. Manakala 1 lagi adalah daripada mana-mana bahagian. Tak kisahlah dari tingkatan 5 ataupun tingkatan 4. Okey, kalau untuk bahagian struktur, okey, 2 soalan dari tingkatan 4 dan 2 soalan dari tingkatan 5 yang membawa markah keseluruhannya ialah 40. Okey, dalam kita nak menganalisis soalan, kita kena ingat dulu beberapa perkara. Ada beberapa perkara yang jangan awak buat. Okey, jangan, cikgu tulis kat situ. Penting ni jangan. Kalau awak buat, dia akan menjejaskan markah awak. Jadi jangan lakukan perkara ini. Okey, yang pertama, jangan jawab dalam bentuk point. Okey, sebab kita ni nak menjawab soalan fakta. Bila kita nak menjawab soalan fakta, kecenderungan kita tu nak jawab dalam soalan point. Sebab kita dah biasa buat nota kan. Kita buat nota lah, kita buat peta minda dan sebagainya. Jadi semasa kita buat nota tu, kita buat dalam bentuk point-point. Ataupun kita buat dash-dash. Ataupun kita buat bunga-bunga yang cantik-cantik tu. Jadi kecenderungan itu. Jadi bila kita nak jawab fakta, kita pun terbiasa jawab dalam bentuk point. Jadi jawab dalam bentuk point, dash dan sebagainya ini adalah sangat bahaya. Kerana apa? Kalau kita jawab dalam soalan bentuk point ini, dalam soalan struktur masih lagi boleh dimaafkan. Sekiranya jawapan kita lengkap, masih lagi boleh diterima. Tetapi jikalau kita menjawab soalan dalam bentuk point ini bagi soalan esei, maka dia akan menjejaskan markah kita. Okey. Awak tahu tak berapa tak markah yang kita akan dapat sekiranya kita dah buat dalam bentuk point untuk bahagian esei? Okey, cikgu nak awak ingat, markah yang awak dapat sekiranya ayat awak tu baik, awak hanya akan dapat setengah markah sahaja. Okey, nanti dekat-dekat hujung nanti cikgu ada satu contoh lah untuk ditunjukkan kepada awak. Okey, jangan tulis dalam bentuk point. Okey, contoh. Okay, ini bukan contoh yang dalam bentuk point. Okey, yang kedua, kita jangan buat macam ni. Seperti soalan yang kedua itu. Okey, namakan 2 anggota Suruhanjaya Cobalt. Okey, apa yang pelajar ini buat? Okey, pelajar ini dia buat slash. Boleh nampak tak? Dia buat slash. Okey. Berbeza dengan cara yang dijawab pada soalan A. Soalan A yang pertama tu, namakan 2 anggota Suruhanjaya Cobalt. Soalan sama, tapi cara jawabnya tu berbeza. Okey, dia minta 2 nama anggota Suruhanjaya Cobalt. Okey, jawapan yang pertama, pelajar calon yang pertama dia bagi jawapan Lord Cobalt, betul?
dan yang keduanya ialah Muhammad Ghazali Syafi'i. 2 markah didapatkan situ. Tapi bagi pelajar yang kedua, dia telah menggunakan slash. Dekat tengah tu awak boleh tengok Lord Kobok dan dia slash, dia bagi Lord Reid. Ini menunjukkan pelajar ini dia tak tahu. Dia ragu-ragu. Dia tak tahu betul ke tak dia buat slash macam tu. Jadi bila dia buat slash dekat macam tu, cikgu dah tandakan salah. Jadi kalau kita tengok jawapan Lord Kobok tu betul. Lord Reid yang salah. Tapi sebab dia slash tu, jadi jawapan itu dikira salah. Sebab dia tidak ada keyakinan. Dia tak tahu sebenarnya mana satu jawapan yang tepat. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Kalau kita nak tambah juga, betul ke Lord Reid ni? Betul ke Lord Kobok? Tak puas hati. Jadi, tambahlah seperti soalan yang ketiga, yang mana awak masukkan huruf Roman yang baru. 1, 2, 3. Buat penambahan seperti yang cikgu bagi contoh itu. Jadi yang salah-salah lah, yang betul tu awak tetap dapat markah. Jadi tidak berlaku kerugian dari segi markah. Okey, cikgu harap awak faham. Okey, seterusnya. Jangan takut bagi idea dan jangan takut jawapan salah. Tulis saja. Contoh macam pelajar yang ketiga tadi kan. Dia tak takut untuk bagi jawapan tu. Jadi dia tambah jawapan lagi kat bawah. Jadi jangan takutlah sebab sejarah ni dia tak ada nak potong markah, tapi dia akan cuba cari markah sebanyak mungkin. Jadi lagi banyak awak tulis, lagi banyaklah. Jadi persen untuk awak dapat markah tu akan ada lah. Jadi macam tu. Jadi jangan takut nak bagi idea. Jangan takut jawapan awak salah. Ni nak tulis tak yakin. Tak payah tulis lah. Kita tak tahu jawapan tu betul ataupun salah. Sekali kita tak tulis, jawapan tu betul. Dah menyesal. Okey. Seterusnya, katakanlah awak dah tulis dah jawapan tadi. Fakta tadi kan, dah tulis dah fakta apa yang awak rasa betul ni betul. Okey, dah tulis, jangan potong. Jangan potong, jangan pangkah jawapan tu. Tak payah potong, tak payah pangkah. Bila awak potong, bila awak dah pangkah, bermaksud soalan itu pemeriksa tak akan baca dah. Sekali tengok yang pangkah tu, betul lah jawapan tu yang awak tulis tu pula yang salah. Okey, tapi disebabkan awak dah potong, tak adalah peluangnya. Sebab itu kita kata jangan takut tulis. Tulis saja. Kalau salah tak apa. Sebab kita hanya mencari jawapan yang betul sahaja. Jadi jangan potong. Katakanlah awak dah buat dah separuh jalan. Tak betul lah soalan ni. Saya nak buat soalan lain lah. Okey, biarkan aja yang tu duduk kat situ. Jadi apa yang perlu awak buat? Awak tuliskan nombor soalan. Supaya nanti bila pemeriksa tengok, ni soalan nombor berapa? Oh, ini soalan soalan nombor 4 ni dia nak jawab ni. Okey. Jadi bila ada nombor soalan, pemeriksa akan tanda soalan tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita tengok dari segi bagaimana kita nak bagi jawapan. Mesti ingat, bila awak nak memberi jawapan, awak tengok peruntukan markah. Tengok peruntukan markah betul-betul. Kalau markahnya 2, bagilah 2 sekurang-kurangnya ataupun lebih pada 2. Kalau markah itu nak 4, bagilah 4. Okey. Untuk soalan fakta yang ada huraian, boleh juga awak bagi dalam bentuk fakta, huraian dan juga isi. Fakta, huraian dan juga contoh. Kalaulah dalam buku teks itu, fakta yang diberikan itu ada contoh. Kalau tak ada contoh, sudah memadai dengan awak bagi fakta, awak bagi huraian. Ataupun ada 2 huraian. Tak ada masalah. Tapi kena ikut peruntukan markah. Okey, yang biasa cikgu jumpa, markah minta 2. Tapi jawapan yang diberikan itu 1 sahaja. Tapi jawapan yang diberikan itu, walaupun 1, jawapannya sangat baik. Jadi ini menunjukkan pelajar itu bukan pelajar biasa-biasa. Tapi dia tidak alert dengan peruntukan markah. Ada ramai pelajar yang cikgu jumpa macam ni. Soalan hendak 4, dia jawab bagus dah. Tapi dia bagi 3 je. Jadi dekat situ rugilah. Sebab tidak memberi perhatian kepada berapa markah yang perlu untuk soalan tersebut. Begitu juga dengan bahagian B, iaitu untuk soalan esei. Soalan esei minta 6 markah, minta 8 markah. Tapi pelajar hanya bagi, dia bagi 4, dia bagi, tak cukuplah 8 tu. Menyebabkan mereka kehilangan markah free-free macam tu aja. Sedangkan kita dalam periksa ni,
kita tak nak kehilangan markah walaupun sebiji, walaupun satu markah pun kita tak nak markah itu hilang. Kerana satu markah pun boleh membezakan untuk kita dapat A plus ke, dapat A ke, ataupun A minus, dapat B dan sebagainya. Jadi kita kena anggap satu markah itu adalah sangat berharga. Okey, seterusnya. Cikgu kata jangan takut tadi kan. Jadi bila tak ada perasaan takut tu, bagilah jawapan lebih. Okey, lebih macam mana? Lebih daripada peruntukan markah. Sebab kita ni tak tahu sama ada jawapan yang kita beri itu betul ataupun tidak. Kadang-kadang kita je rasa syok sendiri. Jawapan kita tu betul lah, betul. Jadi kita bagi tepat-tepat mengikut peruntukan markah. Tapi tak salah kalau awak boleh bagi lebih. Sebab yang lebih itu dia akan jadi standby. Standby lah kalau yang atas tu ada salah ataupun ayatnya tergantung, tidak mencapai kepada kehendak isi, kehendak soalan yang ditanya. Jadi ada backup. Jadi dekat situ tulislah jawapan, berilah jawapan lebih daripada peruntukan markah. Okey, jangan kedekut-kedekut nak tulis. Jangan kedekut. Ada murid-murid ni, dia bukan kira dia kedekut bawa pen dia, takut habis. Musim-musim peperiksaan ni pen pun laku semua. Okey, bagaimana jawapan yang baik? Kita nak tahu juga jawapan yang baik ni macam mana. Takkanlah tulis cincai-cincai tu kita boleh anggap dia satu jawapan yang baik. Tak, setiap jawapan yang baik mesti ada susunannya. Okey, apa yang ada untuk jawapan yang baik? Jawapan yang baik mesti ada fakta. Untuk fakta, soalan fakta ni mesti ada fakta. Kemudian diikuti dengan huraian. Kemudian diikuti dengan contoh sekiranya ada, sekiranya awak ingat. Jadi perlu juga ada inference, tapi ini untuk item yang berbentuk holistik. Okey, penandaan berbentuk holistik, ada inference lah. Kalau kita yang nak jawab fakta ni tak payah inference, tak apa. Okey. Seterusnya. Okey, kita kena ingat. Okey, jawab mengikut kehendak soalan, bukan jawab apa yang kita tahu. Jadi kita baca soalan tu, kita kena buat analisis lah soalan tu. Soalan tu nak apa? Okey, kita jawab mengikut kehendak soalan. Jangan jawab apa yang kita tahu. Tapi kalau dah tak boleh jawab sangat, biasanya murid-murid akan jawab apa yang dia tahu. Sebab itulah bila kita baca, lain pula dengan soalan ni. Okey. Okey, tak sama. Okey, cikgu nak bagi satu contoh lah. Okey. Cikgu pernah tandalah kertas murid-murid cikgu ke pengalaman cikgu lah lama-lama. Ada murid ni, soalan item tu dia tanya tentang faktor. Tapi jawapan dia pergi jawab kesan. Padahal jelas dah soalan tu minta tanya faktor. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum contohnya. Dia jawab dah cantik dah. Faktor-faktor yang menyebabkan rusuhan kaum ialah negara kita akan berada di dalam keadaan tidak stabil. Tiba-tiba pula dia melencong ke situ. Ini menunjukkan bahawa pelajar tersebut dia tak tahu apa yang dikehendaki oleh soalan. Jadi macam mana kita nak tahu apa kehendak soalan tersebut? Okey. Jadi kita kena rujuk kata tugas yang ada dalam soalan. Okey, kita kena rujuk kata tugas yang ada dalam soalan. Okey. Halo, boleh teruskan Cikgu Faizah? Okey. Okey, rujuk kata tugas dalam soalan. Jadi kita untuk rujuk kata tugas, wajib rujuk kata tugas sebab kata tugas ini menentukan apa yang kita nak. Cikgu Faizah, tak nampak skrinnya. Tak nampak paparan. Tak nampak paparan. Okey, sekejap. Okey, nampak tak Cikgu Lee? Okey, boleh teruskan. Okey. Okey, jadi macam mana kita nak jawab soalan tadi? Macam mana kita nak tahu kehendak soalan tadi? Jadi kita kena rujuk kata tugas dalam soalan.
kena rujuk kata tugas dalam soalan. Ini wajib. Dia bukan sunat lagi dah. Dia memang wajib. Jadi apa dia kata tugas tu? Ada pelajar dia tak tahu ni kata tugas. Apa kata tugas? Okey, kata tugas, lepas ni cikgu akan terangkan. Nanti lepas ni kita akan jumpa kata tugas. Okey. Jadi ini adalah beberapa kelemahan, beberapa masalah calon. Masalah ini memang cikgu-cikgu sejarah jumpa di mana-mana sahaja setiap tahun. Benda sama. Okey, yang pertamanya kelemahan kita ni sebagai murid-murid ni, kelemahan murid-murid ini yang pertamanya mereka tidak menguasai fakta. Okey, tidak menguasai fakta. Kita dah biasa sangat dah dengar murid-murid cakap, cikgu saya dah baca dah, banyak dah saya baca buku ni, satu apa pun tak masuk. Saya tak faham lah apa benda saya dah baca, cikgu nak buat macam mana lagi. Tak boleh nak menguasai fakta, baca tak faham. Jadi kita tak tahulah fakta apa. Bila masuk periksa, untuk soalan fakta dah tak boleh jawab. Sebab kita tak menguasai fakta. Okey, dan yang kedua, kita tidak faham kehendak soalan, tak faham pula kehendak soalan. Seperti mana yang cikgu bagi contoh tadi. Contoh nak fakta, dia bagi kesan. Tiba-tiba dia pergi ke jalan yang salah. Jalan dia mula-mula starting tu dah cantik dah. Tapi sampai kat simpang tu, dah corner ke sebelah yang lain pula. Okey, tak faham kehendak soalan. Okey, yang ketiga, tidak mengikut peruntukan markah. Okey, ni cikgu dah bincangkan dah tadi. Orang minta 2, dia bagi 1. Orang minta 4, soalan minta 4, dia bagi 2 je. Suka-suka hati dia. Okey, dalam periksa tak boleh buat macam tu. Kena ikut betul-betul sebab merugikan awak. Okey, yang keempat, tidak membuat rangka jawapan. Jawab aja. Pengalaman cikgu. Cikgu baca balik jawapan tu. Tadi dah ada dah ni jawapan ni. Ke atas dia tak ingat. Sebab dia tak buat rangka jawapan. Sebenarnya masa yang diambil bukan lama pun untuk buat rangka jawapan ni. Bukan nak suruh buat rangka cantik-cantik kan. Tulis-tulis sikit-sikit je. Kalau dia kata faktor, okey, faktor apa? Buat faktor. Kalau dia minta faktor ekonomi, apa faktornya? Buat sikit-sikit je. Supaya tidak berlaku pengulangan jawapan. Kalau ulang, nampak jawapan tu macam dah panjang. Okeylah saya jawab panjang ni, mesti markah penuh. Rupa-rupanya ulang balik yang atas tu. Dah hilang markah disebabkan kecuaian kita tak nak buat rangka jawapan. Nampak remeh tapi penting. Okey, seterusnya kita tengok yang kelima, tidak menggunakan ayat lengkap. Kalau ditanya, contohnya macam ni lah, cikgu bagi analogi yang cukup mudah. Awak nak pergi ke mana? Sekolah. Jawapan dia sekolah aja. Tak boleh macam tu. Bila kita jawab soalan sejarah ni, sama ada bahagian fakta ataupun bahagian kebat, tak boleh jawab simple macam tu. Awak hendak pergi ke mana? Saya hendak pergi ke sekolah. Macam tu. Tak boleh jawab sekolah aja. Lepas ni kita ada contoh. Okey, seterusnya yang keenam, tidak menjawab apa yang soalan tanya. Dijawab apa yang dia tahu. Yang soalan tanya dia tak faham, dijawab apa yang dia tahu. Okey, itu antara kelemahan ataupun masalah-masalah yang kita jumpa semasa kita menanda jawapan-jawapan pelajar kita. Tak kiralah dalam kelas ke. Masalah yang selalu cikgu jumpa. Termasuklah cikgu-cikgu awak jugalah, bukan cikgu aja. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, jadi bagaimana cara kita nak mengatasi masalah-masalah tadi? Okey, setiap masalah mesti ada cara mengatasinya. Mesti ada penyelesaiannya. Tetapi bukan mudahlah kan nak ingat fakta. Cikgu sendiri pun mengakui bahawa kita bila nak mengingat fakta bukanlah satu kerja yang mudah. Mesti ada strateginya, mesti ada kaedahnya. Tak boleh sekadar membaca sahaja. Sebab kalau kita baca, memanglah tak akan jadi apa-apalah. Baca je tanpa, orang kata baca dengan cara membuta tuli. Okey, pernah tahu dengar orang kata study smart. Dengan berbeza dengan study hard. Belajar kuat-kuat tapi tak ada strategi. Tak ke mana juga. Belajar mesti dengan strategi. Jadi belajarlah mulai hari ini. Boleh bincang dengan kawan-kawan, boleh bincang dengan cikgu-cikgu. Bagaimana untuk membaca secara berstrategi agar awak dapat ingat fakta yang ada dalam buku teks. Cikgu tak perlu huraikan benda ni. Sebab benda ni semua orang dah tahu dah macam-macam kaedah yang boleh digunakan. Dan kaedah itu mengikut kesesuaian masing-masing. Ada orang suka kaedah A, ada orang suka kaedah B, macam-macam. Okey, jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah ini? Okey, yang pertama, kenalah analisis terlebih dahulu
soalan. Jadi kita nak jawab soalan kan, soalan fakta ni. Jadi kita kenalah analisis soalan terlebih dahulu. Jadi cara nak analisis tadi, cikgu kata tengok kepada kata tugas. Okey, contoh kata tugas. Okey, awak dah nampak ni yang cikgu paparkan ini, nyatakan. Okey, kalau tak nyatakan dikata senaraikan ataupun dikata apakah. Jadi bila awak jumpa perkataan-perkataan ini, okey, jadi itulah kata tugasnya, senaraikan. Dia minta awak senaraikan. Apakah ditanya? Apa? Bergantunglah kepada soalan selepas itu. Okey, jadi untuk kata tugas ini, nyatakan, senaraikan dan apakah ni boleh dikatakan antara kata tugas ataupun kehendak soalan yang mudah. Soalan ni mudah. Soalan senang lah. Apabila ada kata tugas nyatakan, senaraikan, apakah, menunjukkan soalan itu dalam kategori soalan senang. Tapi kalau tak baca, tak ingat, sama juga jadinya. Soalan susah. Jadi semua soalan susah. Jawapan lagi susah. Sebab tak faham. Kata tugas dah faham. Fakta pula tak tahu. Jadi tak boleh jawab juga. Sebab itu penting. Faham, ingat. Tak boleh nak buat apa-apa lagi selain dua benda itu. Guna kaedah. Okey, contoh. Ni nyatakan. Nyatakan 3 tamadun awal dunia yang berpusat di Sungai Utama. Ni cikgu ambil soalan peperiksaan tahun lepas. Tahun ni dah tak keluar lah soalan macam ni. Okey, 3 tamadun awal. Dia minta 3 tamadun awal. Kalau kita tak tahu 3 tamadun awal tu, kita tak boleh jawab lah. Ataupun kita tahu 2 saja. Ataupun tak boleh jawab langsung. Ataupun tahu 1 saja. Tulislah kat situ. Okey, ada namakan 2 undang-undang bertulis yang terdapat di negara kita. Apa 2 undang-undang bertulis tu yang terdapat di negara kita? Ada banyak undang-undang bertulis. Tapi dia minta 2 sahaja. Jadi tulislah apa yang awak tahu tentang undang-undang bertulis. Tiba-tiba tak tahu apa undang-undang bertulis, tak tahulah, tak ingat. Dah dapat kosong. Sebab tak jawab. Dan ramai pelajar dia tinggal macam tu je, kosong sebab tak tahu nak jawab. Boleh tak awak cuba jawab? Cuba. Cikgu kata tadi, jangan takut untuk mencuba. Cubalah, tulislah dekat situ. Biarlah kalau salah, salah. Kalau tak salah, betul. Macam tu. Jadi tak salah untuk awak mencuba. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Apakah 2 tindakan pemimpin Singapura yang menimbulkan rasa ketidakpuasan hati? Okey, apa tindakan pemimpin Singapura? Okey. Bagilah 2 tindakan tu. Kan, dia tak berpuas hati kan. Ni bercerita berkenaan dengan keluarnya Singapura dari Malaysia. Okey, selepas pembentukan Malaysia. 2 tahun selepas pembentukan Malaysia. Kalau awak dah belajar tajuk tersebut, awak akan tahu apa yang dilakukan oleh pemimpin Singapura sehingga menyebabkan berlaku masalah di antara Malaysia dan Singapura. Okey. Okey, soalan ini jawapan tak perlu ayat lengkap. Tak perlulah ayat lengkap macam tadi kita kata. Nyatakan 3 tamadun awal dunia. Tak perlu. Bila soalan ada roman 1, roman 2, roman 3 ni awak terus tulis jawapan. Terus saja. Okey. Tak perlu ada huraian dan sebagainya. Tapi masa kita nak tulis isi tu, tulislah isi tu dengan baik. Supaya mencapai maksud yang ditanya oleh soalan tersebut. Okey, contoh. Cikgu bagi contoh ni kan. Nama 2 ciri negara yang berdaulat. Okey, namakan 2 ciri negara yang berdaulat. Yang ini buku tingkatan 5, bab depan-depan. Okey, apa dia 2 ciri negara yang berdaulat? Apa beza jawapan yang pertama dengan jawapan yang kedua? Okey, ada perbezaan kan? Okey, jawapan yang pertama dia jawab sempadan aja. Kemudian jawapan yang kedua dia jawab pemerintahan. Namakan 2 ciri negara yang berdaulat, sempadan. Adakah sempadan dan pemerintahan itu menjawab kepada soalan tersebut? Kalau kita tengok dalam buku teks, jawapannya ada dalam buku teks. Jadi bila kita tengok dalam buku teks, dia bukan tulis sempadan, tapi dia pun tulis mempunyai sempadan. Dan yang keduanya mempunyai pemerintahan. Jadi untuk menjawab soalan tersebut, kita kena tulis mempunyai sempadan. Tak bolehlah tulis sempadan aja. Bila tulis sempadan saja,
kalau kira sempadan tu betul dah. Tapi cara penulisan itu menyebabkan jawapan awak tu tidak diterima. Okey, kita jangan nak mengharapkan mestilah ni pemeriksa kesian lah ni tulis sempadan ni sebab sempadan tu dah betul. Kita jangan nak anggap macam tu. Kita mesti tulis, bagilah jawapan yang terbaik terus. Jangan bagi orang berbelah bagi. Nak bagi tak nak bagi, nak bagi tak nak bagi. Kita tak nak macam tu. Okey. Seterusnya, kita tengok kata tugas yang seterusnya. Okey, tadi cikgu kata tugas tadi untuk soalan yang mudah. Okey, seterusnya kita tengok kata tugas yang seterusnya iaitu huraikan, terangkan, mengapa, bagaimana, jelaskan. Okey, untuk kata tugas seperti ini, apa yang perlu awak lakukan ialah awak perlu huraikan. Mesti ada huraian. Okey, dan ia boleh dikategorikan sebagai soalan yang agak susah. Susahlah sebab kita kena huraikan. Maksudnya kena bagi penjelasan lebih lanjut. Bukan sekadar fakta sahaja. Jadi mesti ada huraian. Inilah yang kita kaitkan dengan fakta, huraian dan contoh. Okey. Seterusnya kita tengok contoh. Contoh macam ni. Okey, ini untuk soalan struktur ni. Soalan A, soalan struktur. Jelaskan latar belakang pembentukan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru, DEB. Okey, awak tengok ruang jawapan yang diberikan oleh soalan ini, dia tak ada Roman 1, Roman 2, Roman 3, tak ada. Jadi bila soalan yang diberikan ini tak ada Roman-Roman ni, awak wajib jawab dengan baik. Okey, gunakan pangkal ayat. Lepas ni cikgu akan terangkan. Okey, dan soalan ini jelaskan latar belakang pembentukan. Jelaskan ini, okey, markah dia adalah 2. Okey, dan ia keluar dekat bahagian fakta. Dan soalan seperti ini juga dia boleh keluar dekat bahagian esei. Soalan esei, soalan A. Boleh keluar. Tapi kita tahu dah kalau soalan esei dia tak ada yang 2 markah. Biasanya paling sikit pun 4 markah, 6 markah. Okey, jadi soalan ini juga boleh dikeluarkan untuk bahagian esei dan markahnya antara 4 dan juga 6 mengikut fakta, jumlah fakta yang terdapat dalam buku teks. Kalau banyak fakta dia tu banyak, jadi markahnya boleh banyaklah, mungkin 6. Kalau tak banyak mungkin 4. Bergantung kepada fakta yang ada dalam buku teks. Jadi boleh keluar dalam dua-dua, sama ada dalam struktur ataupun dalam esei. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Okey, untuk jawapan soalan ini dalam buku teks. Okey, itu jawapan dia tu, latar belakang pembentukan tu. DEB tu, cikgu tanda dengan warna hijau. Majlis Perundingan Negara MAPIN ditubuhkan pada bulan Januari 1970. Kalau soalan itu hendak 2 sahaja markahnya, awak pilihlah 2 ataupun 3. Ambil 3 sahaja. Kalau soalan itu nak 6 markah, ambillah 6. Kalau soalan itu nak 4, mesti ada 4. Okey, barulah awak dapat markah yang maksimum untuk soalan tersebut. Bergantung kepada letak dia tu. Sama ada dekat struktur ataupun dekat esei. Okey, seterusnya. Yang kedua, kita tengok. Tadi kita dah tengok dah kata tugas. Dah tahu dah kata tugas apa soalan tu nak. Okey, seterusnya kita tengok kata kunci soalan. Apa dia kata kunci soalan? Kata kunci soalan ni, okey, sekarang ni kita nak jawab soalan. Kita dah tahu dah kata tugas. Soalan tu nak tanya pasal apa? Okey, contoh soalan yang cikgu bagi. Jelaskan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Jelaskan kata tugas yang cikgu warnakan kuning. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Jelaskan apa? Jelaskan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Jadi, kepentingan mewujudkan negara berdaulat ialah kata kunci. Tak payahlah jawab lain. Jawab kepentingan negara berdaulat tadi. Okey. Okey, setelah kita mengenal pasti kata kunci, kita tengok pula soalan tu, item dia tu, soalan itu soalan yang berbentuk positif ke negatif. Maksudnya, soalan tu jawapan dia nak jawapan yang positif ke jawapan negatif. Okey, contoh. Apakah yang akan berlaku sekiranya rakyat Malaysia mengabaikan bidang pendidikan? Apa yang akan berlaku kalau rakyat Malaysia tak mementingkan pendidikan? Awak rasa ada benda positif tak
kepada jawapannya. Ada positif ke negatif ni jawapan dia. Tak nak belajar, mengabaikan bidang pendidikan, jawapannya awak pun dah tahu. Kalau kita mengabaikan pendidikan, sudah tentulah jawapannya dalam bentuk negatif. Contohnya, kita akan ketinggalan dari segi ilmu pengetahuan. Kita tidak akan mendapat pekerjaan yang bagus. Kita tidak akan dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara dan banyak lagi. Tapi semuanya tidak akan. Kita tidak. Kita tidak akan dapat. Okey, untuk soalan item positif. Okey, kita tengok contoh soalan yang kedua. Mengapakah kedaulatan penting bagi sesebuah negara? Kenapa kedaulatan penting bagi sesebuah negara? Pentinglah. Okey, kenapa penting? Sebab kalau negara kita mempunyai kedaulatan, kita dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Aman dan damai, positif. Okey, kita akan dapat menjalankan aktiviti seharian dengan tenang. Tanpa ada gangguan daripada perkara-perkara anasir-anasir luar. Baguslah macam tu. Pemimpin negara kita juga dapat memerintah negara dengan lancar. Sebab apa dapat memerintah dengan lancar? Sebab negara kita berada dalam keadaan aman. Sebab apa? Sebab negara kita berdaulat. Okey, semua yang okey-okey semuanya. Jadi kenal pasti item itu positif atau negatif. Jangan ada yang orang tanya item negatif, kita pula tersalah bagi jawab yang positif. Ada juga macam tu. Okey, tapi cikgu rasa tak adalah berlaku pada kita semua kan. Dekat orang lain lah. Okey, seterusnya. Okey, kita dah tahu dah tadi. Seterusnya, yang keempat. Kita kena tengok dimensi soalan tu. Fokus soalan tu. Soalan tu dia nak jawapan itu contoh macam ni lah. Susah nak sebut ni. Dimensi. Siapa? Okey, tanggungjawab. Contohnya soalan berkenaan dengan tanggungjawab dan juga peranan. Okey, tanggungjawab dan juga peranan. Dia dah bagi tahu dah dalam soalan tu. Dia nak sebagai seorang pemimpin, apakah tanggungjawab anda? Jadi dia tanya sekiranya jadi pemimpin. Dari sudut pemimpin. Ada juga ditanya sebagai masyarakat. Apakah yang kita perlu lakukan? Ditanya masyarakat. Jadi kalau ditanya masyarakat, jawapannya ialah masyarakat. Murid kita ni sebagai pelajar masa nak menjawab soalan tu kena main peranan. Kita tiba-tiba jadi masyarakat pula. Kemudian dia kata warga negara Malaysia, hendaklah kita jadi warga negara. Kalau dia kata pelajar, jadilah pelajar. Kalau soalan tu kata anda, anda lah, jadilah anda. Kalau soalan tu kata pemimpin, awak berlakonlah jadi pemimpin. Kalaulah awak jadi pemimpin, awak nak jawab macam mana soalan tersebut. Kena tahu dimensi. Supaya kita menjawab soalan yang ditanya itu dengan tepat. Okey. Seterusnya kita tengok contoh soalan. Okey, jelaskan usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi membolehkan rakyat menghormati perlembagaan persekutuan. Okey, jadi soalan ini dimensinya siapa? Okey, cikgu dah warnakan dengan warna kuning. Dia minta kerajaan. Jadi menyamalah kamu sebagai murid-murid, jadilah kerajaan. Okey, saya kalau saya jadi ni, kerajaan ni saya nak buat apa? Apa saya nak buat? Usaha. Jelaskan usaha. Usaha ni apa dia maksudnya? Usaha tu. Okey, jadi jelaskan. Okey, untuk soalan contoh. Okey, seterusnya. Yang terakhir sekali kita kena tengok skop soalan tu. Soalan tu dia skop dia apa? Politik ke, ekonomi ke, sosial. Biasanya mereka guna kata kunci akronim tu PES. Dia sebut tu PES. Jadi P tu politik, ekonomi, sosial. Tengok skop soalan. Soalan tu tanya aspek apa? Okey, jelaskan faktor ekonomi. Jadi jelaslah kat situ dia tanya berkenaan dengan faktor ekonomi. Dia bukan tanya politik, dia bukan tanya sosial. Jadi jawapan awak nanti bagi tahu faktor ekonomi sahaja. Tak payah kalau awak jawab faktor politik pun jawapan awak salah. Jadi awak tak dapat markah lah. Penat saja jawab. Jadi jawablah apa yang soalan tanya. Jangan jawab apa yang awak tahu. Okey.
Okey, soalan tu, jelaskan faktor ekonomi yang mendorong pemisahan Singapura daripada Malaysia. Tengoklah daripada aspek ekonomi. Sedangkan ada banyak lagi aspek lain kan. Jadi dia tanya ekonomi aja. Item ini adalah item tertutup. Walaupun ada banyak faktor, dia nak ekonomi saja. Jadi kalau awak tak baca ekonomi, awak baca politik dan sosial je. Politik dan sosial cukup bagus awak ingat, tapi ekonomi tak baca. Jadi awak tetap tak boleh jawab soalan ini. Jadi kena baca menyeluruh lah. Susah jugalah kalau cikgu nak kata saya nak spot-spot ni tak berapa sesuai juga. Jadi awak kena tahu semuanya. Okey, jadi kita dah tahu dah cara tadi. Analisis soalan tadi. Kita dah tahu analisis. Sekarang ni kita tengok strategi. Apakah strategi ataupun tips untuk mendapat markah maksimum. Mesti ada strategi. Okey, strategi kebanyakannya kita dah bincang dah daripada atas tadi. Ikut semua tips-tips dan strategi itu, insya-Allah kamu akan mendapat markah maksimum. Okey, bukan senang nak dapat markah maksimum ni. Sebab ni sejarah ni sinonim dah. Semua cakap susah. Tapi sejarah ni wajib lulus pula. Jadi nak tak nak, kita mesti adakan, kita mesti fikirkan strategi. Macam mana kita boleh dapat markah maksimum. Okey. Bagaimana kita nak dapat markah yang baik untuk soalan fakta ni? Okey. Yang pertama, kita mesti salin pangkal ayat. Cikgu kata tadi, ada satu tadi kan soalan jelaskan tadi. Bila soalan itu dah tak ada Roman 1, Roman 2, mesti salin pangkal ayat. Mesti salin. Suka ke tak suka ke salin. Ni pelajar ramai juga dalam periksa, bila sampai aja time periksa pertengahan tahun ke akhir tahun ke, dia buat lupa. Dia buat lupa lah, dia main jawab aja. Dia tak dengar apa yang cikgu dia cakap. Padahal mana-mana cikgu sejarah pun akan cakap benda yang sama seperti mana yang cikgu cakap ni. Tapi pelajar pula yang buat lupa. Dia ingat apa. Tapi ini penting. Salin pangkal ayat ataupun salin pangkal soalan tersebut. Jadi mesti mulakan jawapan dengan pangkal ayat. Okey. Contoh, apakah maksud perang saraf? Maksud perang saraf ialah ataupun adalah, ikutlah kalau bahasa memang dia peduli tu, ialah adalah kan kata pemberi. Tapi dalam sejarah tak kisah. Yang penting ada pangkal ayat tu. Jadi nak tulis pangkal ayat yang baik, senang aja, buang aja kata tanya. Okey, dalam contoh soalan itu, apakah maksud perang saraf? Buang apakah? Okey. Jadi kita jawab maksud perang saraf ialah dot. Okey, macam tu. Rahsia ke jawapan dia? Bukan rahsia. Awak tahu dah jawapan dia kan? Boleh tengok buku lepas ni. Okey, dan yang kedua, mestilah awak kuasai fakta dan juga konsep sejarah. Okey, mesti kuasai fakta dan mesti menguasai konsep-konsep yang ada dalam buku sejarah. Okey, contoh, apakah konsep perpaduan? Apakah konsep, apa lagi? Selain daripada konsep perpaduan, apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan? Mesti tahu benda tu. Bila soalan tanya, berkenaan dengan kedaulatan, kita konsep kedaulatan pun kita tak tahu, macam mana kita nak jawab soalan tu? Kita akan frust. Menyesalnya tak baca. Menyesalnya tak faham apa itu kedaulatan. Padahal kedaulatan tu senang aja. Kita sebagai rakyat Malaysia kena tahu kedaulatan tu apa. Kita tahu negara kita ni adalah sebuah negara yang berdaulat. Berdaulat macam mana? Tak tahulah berdaulat macam mana. Tak tahu. Jadi tak tahu itu menyebabkan kita tak dapat jawab soalan sejarah. Tak tahu fakta sejarah, kita tak akan dapat jawab soalan sejarah. Sebab itulah ramai murid, dia tinggal kosong-kosong aja dekat ruang yang disediakan untuk soalan fakta, kebat, esei dia tak jawab. Jadi ini merugikan pelajar lah. Merugikan pelajar. Dan yang untung siapa? Yang tanda kertas kita tu lah. Untunglah dia sebab awak bagi jawapan kosong, kertas kosong. Tanda sikit-sikit je tak penat. Cikgu selalu cakap dekat pelajar-pelajar cikgu, tulis banyak-banyak biar penanda tu penat nanti. Macam tu. Motivasi untuk diri kita kan. Sebab itu jangan takut nak tulis saja. Kalau boleh, tulislah yang soalan tanya. Jangan tulis yang awak tahu. Okey, bila kita menulis ayat, bila kita menulis isi tu, kita mesti buat huraian lanjut. Huraian lanjut. Apa maksud huraian lanjut ni? Ayat tu mesti lengkap, mesti cantik. Bukan tak nak ayat tergantung, ayat itu ayat tak nak. Kita nak ayat yang
lengkap. Untungnya kalau ayat kita lengkap ini, kalau kita menjawab soalan kebat dan sebagainya, untung-untung kita boleh dapat markah. Tapi cikgu tak ajarlah awak untuk bergantung harap kepada huraian awak tu untuk mendapat ekstra markah. Tak nak macam tu. Kita buat yang terbaik, kita buat ayat dengan huraian yang lengkap, seolah-olah kita memang dapat dah satu markah. Dapat satu markah. Okey. Bagaimana kita tulis ayat tu cantik-cantik? Macam mana kita nak tulis ayat tu lengkap tu? Nak hurai tu. Ada orang dia tak tahu nak hurai ayat tu macam mana. Banyak cikgu-cikgu guna konsep ni, akronim ni. Ada guna dabus, ada guna kabus, ada guna suka. Sebenarnya dabus ke, kabus ke, suka ke sama je. D tu semua untuk demi. B tu semua untuk bagi. U tu semua untuk. Cara sebutan aja yang berbeza. Ikut keselesaan masing-masing lah. Kalau cikgu memang simple. Cikgu suka guna suka. Sebab dulu cikgu mengajar bahasa Melayu kan. Suka. Okey, ini cikgu guna suka je lah. Sebab apa? Cikgu selalu ingatkan murid-murid cikgu. Awak suka tak dapat markah? Awak suka tak? Kalau awak tu baca ayat awak tu dah memang best lah ayat awak ni. Awak suka kan? Jadi guna je suka. Apa dia suka tu? Supaya untuk, kerana, agar. Contoh. Okey. Kita hendaklah, contoh ayat lah cikgu bagi kat sini. Cikgu tak tulis contoh ayat ni. Okey, kita hendaklah menjaga keamanan negara. Kerana dengan menjaga keamanan negara, kita dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Apa salahnya? Terus dia cakap, kerana apa? Kalau kita kata, kita hendaklah bersatu padu. Agar, apa dia? Agar apa? Kalau kita bersatu padu, untuk apa kita bersatu padu? Agar tidak berlaku rusuhan antara kaum. Negara kita kan terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, apa salahnya awak gunakan tu? Suka, kabus, dabus untuk melengkapkan ayat awak. Jadi bila pemeriksa baca nanti, dah tepat dah ni ayat ni, dah tak boleh dah ni. Ini ayat memang bagus dah ni, dah lengkap setiap dengan huraian lagi semua. Okey, untung-untung boleh dapat markah kan untuk ekstra. Itu mungkin akan diceritakan dalam sesi yang akan datang lah macam mana. Okey, macam tu. Jadi, jangan takut untuk buat huraian lanjut. Macam mana nak buat huraian lanjut? Guna aja suka. Ramai lagi pelajar ni, dia tak suka guna akronim ini. Jadi, gunakan. Okey, cuba dari sekarang. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana hendak membuat huraian? Sekarang ni kita dah tulis dah tadi. Contohnya fakta dah tulis. Ada murid, dia tak tahu pula nak buat huraian. Kita katakan ada fakta, huraian, contoh. Okey, yang fakta tu okey dah. Dia bersambung dengan tugasan soalan tadi kan. Dah okey. Sekarang ni nak buat huraian pula. Aduh, tak tahu nak mulakan ayat. Kita akan jumpa, cikgu selalu jumpa pelajar yang nak buat huraian, dia tak tahu nak mulakan ayat macam mana. Okey, antara ayat yang boleh kita gunakan ialah hal ini. Contohnya kita kata rakyat Malaysia hendaklah bersatu padu. Hal ini kerana, hal ini demikian kerana, hal ini. Paling simple lah kita guna hal ini saja. Tak payah nak fikir susah-susah panjang-panjang. Okey. Oleh itu kalau ayat dah ke hujung tu kita boleh guna oleh itu. Okey, seterusnya. Berikan contoh. Tadi kan ada fakta, huraian, contoh. Mestilah berikan contoh. Jadi macam mana nak tulis contoh? Ada pelajar ni dia tak tahu nak tulis contoh. Awak senang sekali kita nak tulis contoh ni, guna aja perkataan contoh tu. Kita kata apa? Contohnya. Jelas-jelas dah nanti pemeriksa tu tahu dah. Oh, contoh. Jadi terus dapat markah untuk contoh. Sekiranya contoh yang awak berikan itu betul lah. Kalau awak bagi contoh salah juga. Tapi perkataan contoh itu kita nak suruh pemeriksa ni dia alert bahawa kita dah tulis contoh ni. Ada pelajar dia tak tulis contoh tu. Jadi kalau penanda, buat tanda banyak-banyak mungkin dia dah terlepas pandang. Tapi kalau dia baca contohnya, oh contoh bagus pelajar ni, dia bagi contoh. Okey, misalnya, tak nak contoh, bagilah misalnya. Okey, iaitu, seperti, itu antara perkataan-perkataan yang menunjukkan contoh. Yang menunjukkan kita nak bagi tahu contoh. Okey, seterusnya. Tulis jawapan dalam bentuk perenggan. Yang ni memang pelajar tak suka. Dia suka juga tulis yang topok-topok tu. Kalau kita beli buah durian tu, topok tu ada berapa?
tak naklah macam tu kan. Kalau orang yang tak ada duit, dia tak nak beli. Mahal sebab dalam saiz yang besar. Dia nak kecil-kecil je. Ada orang nak beli durian tu sebiji je. Nak beli 2 biji aja. Tapi orang tu dia tak ada. Dia kata dia jual ni 10 biji terus. Mahal. Jadi dia tak nak beli. Sama juga macam kita jawab soalan ni. Sama ada soalan fakta ke soalan apa. Kalau soalan fakta, sama juga. Tulis jawapan dalam bentuk perenggan. Tapi kita tak suka tulis dalam bentuk perenggan. Kadang-kadang bukan awak aja, cikgu, pelajar-pelajar cikgu pun sama. Cakap dah dalam bentuk perenggan atau perenggan. Dia cetap tak nak juga. Dia hantar kat kita tengok, okey. Apa masalah tulis dalam bentuk perenggan? Tak ada masalah awak. Kita baca sebagai penanda. Cikgu baca juga. Tetapi dia akan memudahkan penanda kertas awak itu nanti. Awak nak tak orang penanda nanti rasa happy-happy je tanda jawapan awak. Terus bila awak buat dalam bentuk perenggan, terus nampak apa yang awak nak tulis. Okey, contoh. Tulis, tengok contoh macam ni. Jelaskan peranan pemimpin dan rakyat dalam usaha mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Soalan tu tanya peranan pemimpin dan rakyat. Tengok dia buat. Tak tahu mana ni. Mana satu pemimpin, mana satu rakyat. Okey, kita tengok yang ni. Okey, pelajar ini menulis jawapan dalam bentuk perenggan. Kalau cikgu memang happy tengok jawapan yang kedua ini. Sebab kita tahu dah yang atas tu dia fokus kepada pemerintah. Dan yang bawah itu dia fokus kepada rakyat. Jadi bila kita tengok dua perenggan ini, satunya kelebihan bagi pihak pelajar boleh set berapa markah dah yang dia tulis. Okey, adakah dia telah menjawab ke semua kehendak soalan? Bila kita tengok macam ni, dah jawab ni, ini pemerintah, ini rakyat. Berbanding dengan yang sebelumnya, susah nak tengok. Dah jawab ke tak? Akhirnya kita yang tertinggal. Okey, katakanlah soalan itu ada dia minta 8 markah. Kita nak bagi 8 fakta. Takkanlah kita nak bagi 8 fakta kan? Tapi kalau soalan fakta, tulis ayat cantik-cantik, tak ada masalah. Okey, kita nak tulis dari isi huraian contoh. Okey, bila kita tulis satu isi, satu huraian, satu contoh, satu perenggan. Kemudian untuk perenggan yang baru, kita masuk pula isi yang lain. Jadi, secara tidak langsung, mudahlah bagi awak untuk tahu skor awak dah tulis. Kalau awak tulis macam ni, awak nak bajet markah. Okey, jadi awak tengok ni. Okey, saya dah buat 4 perenggan. 4 darab 3, katakanlah macam tu. Ataupun jangan higher sangat. Cakap 2 je. 2, 4, 6, 8. Awak bagi 4 perenggan. Tapi dalam setiap jawapan awak tu, awak dah bagi contoh dan sebagainya. Ada nilai tambah dekat situ. Jadi cikgu tengok pun gembira. Penanda tengok pun lagi gembira. Dan bila penanda gembira, insya-Allah markah yang awak dapat juga, insya-Allah markah yang baik. Okey. Okey, macam mana? Okey, seterusnya katakanlah tadi kita nak buat dalam bentuk perenggan. Okey, jadi bila kita nak pergi kepada perenggan yang baru ataupun kita nak masuk kepada isi yang baru, mestilah guna penanda wacana. Gunalah antara selain itu, sementara itu, mana-mana penanda wacana yang awak suka. Lepas tulis penanda wacana, isi, kemudian gunakan ayat huraian tadi. Hal ini kerana dan sebagainya. Okey, barulah jawapan awak tu nampak teratur dan juga lancar. Okey, bila kita mula menulis lancar, insya-Allah jawapan kita juga akan bagus. Okey. Okey, last kali. Kita nak buat kesimpulan lah. Dah habis dah ni isi ni tadi. Cikgu kata isi 4 dah bagi dah. Cantik dah semua. Okey, untuk soalan fakta, perlu ke kesimpulan? Okey, perlu ke kesimpulan? Inference? Sebenarnya tak perlu. Tapi, kalau awak nak buat kesimpulan kecil, tak ada masalah. Contohnya soalan tu bertanyakan tentang faktor. Awak cakap, okey, kesimpulannya. Okey, faktor-faktor tak ada. Simple sahaja. Kita seolah-olah kita kaitkan balik dengan soalan kita. Jadi cikgu selalu pesan dengan murid-murid cikgu, cakaplah untuk soalan kebat ataupun soalan fakta pun, cakap sikit dekat bawah tu untuk menunjukkan bahawa kita memang menjawab tugasan soalan tersebut. Ingatkan sekali lagi. Macam tu. Tak ada masalah. Jadi fakta kalau tak tulis pun tak apa. Tapi kalau kebat, sekarang ni mesti ada kesimpulan. Mesti ada inference. Macam mana nak tulis? Tak payah tulis susah-susah. Tak payah fikir canggih-canggih sangat. Guna je kesimpulannya. Okey, kalau kesannya boleh juga guna kesannya, rumusannya, impaknya. Boleh semuanya. Okey, mana-mana yang bersesuaian. Okey.
contoh penandaan. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk sedikitlah berkenaan dengan contoh penandaan. Pandai menanda dan sebagainya. Kalau strategi tak ada, fakta tak ingat, sama juga. Okey. Kita tengok dari segi contoh penandaan. Sikit aja ni cikgu nak bagi satu contoh. Okey, tadi cikgu ambil soalan yang atas. Namakan 2 undang-undang bertulis yang terdapat di negara kita. Apa undang-undang bertulis yang terdapat di negara kita? Okey, yang paling pelajar ingat, cikgu yakinlah, iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Tapi kita ada juga undang-undang bertulis yang lain. Dalam buku teks yang baru ini, KSSM ini ada Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang 99 Perak, ada Undang Kedah dan sebagainya. Boleh rujuk buku teks. Jadi, bila kita jawab, kita bagi 2 jawapan yang tepat, maka kita akan mendapat 2 markah yang kita akan dapat 2 markah. Seperti mana peruntukan soalan. Kalau kita tak jawab, dapat kosong. Jawab 1, dapat 1. Mana-mana sahaja. Jadi, pentinglah untuk awak ingat fakta. Memang tak ada lain lah. Kena ingat fakta juga. Okey, yang kedua. Kita tengok. Ni biasanya soalan B untuk soalan struktur. Okey, kedaulatan berbeza mengikut bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah negara. Berbezalah mengikut pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah negara. Jelaskan konsep kedaulatan undang-undang. Okey, contoh jawapan. Kita tengok contoh jawapan tu yang cikgu gariskan dengan warna kuning itu ialah pangkal ayat. Pangkal soalan yang pelajar ini salin. Konsep kedaulatan undang-undang ialah kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Jadi isi yang pertama ialah terikat. Terikat oleh undang-undang. Kerajaan dan rakyat dua-dua pun terikat dengan undang-undang dan dua-dua juga perlu patuhi undang-undang negara. Okey, seterusnya kedaulatan undang-undang menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedaulatan undang-undang menjamin keadilan. Okey, jadi menjamin keadilan tu kita tanda kat situ, kita mark kat situ. Okey, serta menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Okey, negara aman, stabil dan makmur, 1 markah. Selain itu, kedaulatan undang-undang juga menjadi prinsip keempat dalam rukun negara. Jawapan ini semuanya ada dalam buku teks. Okey, dalam buku teks. Okey, untuk soalan fakta, awak tak payah pandai-pandai nak ulas-ulas sendiri. Okey, ini cikgu selalu jumpa juga dalam periksa. Dia dah terbiasa dengan item kebat kan. Kebat tu kita kata ada isi, ada huraian, ada contoh. Sekali apabila dapat soalan fakta ni, dia pergi bantai sekali, dia pergi hurai dan jadi soalan tu nak 3 markah aja tapi jawapannya tu macam dia jawab soalan 8 markah. Sebab apa? Syok pula dia pergi membuat huraian. Okey, benda ni berlaku cikgu selalu jumpa. Aduh, pening kepala. Sebab apa? Pelajar ni dia tak faham ni. Soalan tu soalan fakta ke soalan kebat? Kalau soalan fakta kena awak bagi idea awak. Dia tak nak pun sebab yang dia nak ialah fakta yang ada dalam buku teks. Tapi dia pergi cerita pula macam tu. Dan ini memang berlaku. Okey. Okey, jelaskan konsep kedaulatan undang-undang. Jadi soalan ini adalah soalan konsep. Jadi kalau awak tak tahu konsep, tak dapat jawablah soalan ni kan. Jadi tak dapat jawab, hilanglah 3 markah. Jadi mulai sekarang aturkan strategi. Macam mana nak ingat konsep-konsep yang ada dalam buku teks. Okey. Seterusnya soalan C. Okey, kita tahu soalan struktur ada soalan A, soalan B dan juga soalan C. Okey, soalan C kebiasaannya ialah soalan kebat. Tetapi sekarang ini kadang-kadang item dia tu memang kebat tapi kebat fakta. Okey, memang kebat tapi fakta juga. Dia terikat dengan fakta yang ada dalam buku teks. Untuk soalan ini kita boleh tengok buku teks muka surat 10 dan muka surat 11. Okey, kedaulatan penting kepada sesebuah negara. Buktikan. Dan dalam buku teks muka surat 10 dan 11 memang ada kepentingan
Okey, kedaulatan ini. Kepentingan negara yang berdaulat ada. Sebab itulah dia panggil soalan kebat fakta. Dan soalan ni adalah soalan umum lah. Maksudnya jawapan itu boleh daripada buku teks ataupun bolehlah daripada idea awak sendiri yang mana bersesuaian. Tapi kalau boleh, utamakan yang fakta dulu. Okey. Contoh penandaan dia. Okey, pelajar ini. Okey, kita tengok pelajar ini. Kedaulatan penting untuk mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Okey, kita tengok ini fakta 1. Okey, yang memberikan kebebasan kepada negara untuk menjalankan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. H1. Huraian 1. Jadi huraian kepada fakta tersebut. Okey, selain itu, kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Fakta 2. Okey, seterusnya, kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat. Itu fakta 3. Kita tengok fakta 2 tak ada huraian. Fakta 3 tak ada huraian. Okey, akhir sekali. Kedaulatan penting untuk kecemerlangan hubungan luar negara. Fakta 4. Iaitu, okey, yang ni ada huraian. Memberikan hak kepada negara untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain. Jadi hak itu H4. Okey, huraian untuk fakta 4. Okey. Kalau kita tengok soalan ini, ada fakta, huraian, tapi pelajar ini tidak masukkan contoh. Mungkin dia tak ingat contoh. Tak ada masalah. Awak boleh bagi huraian. Kalau awak tahu mungkin ada huraian 1, huraian 2. Tulislah huraian. Tulislah apa yang awak tahu berkenaan dengan soalan yang ditanya. Jangan takut. Okey. Okey, huraian 1, huraian 2. Okey, bergantunglah kepada soalan. Okey, seterusnya. Okey, ini kebat fakta. Okey, jadi pelajar ini dapat maksimum lah 3. Dia sebenarnya dapat soalan tu 3 markah. Dia sebenarnya telah memberi jawapan lebih daripada 3. Jadi maksimum dia dapat 3. Jadi kat sini pelajar ini berhati-hati dengan jawapan dia supaya dia tidak kehilangan markah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok item terikat. Ini contoh item terikat. Okey, pemerintah dan rakyat telah berusaha untuk mengekalkan perpaduan kaum sejak awal kemerdekaan lagi. Buktikan. Pemerintah dan rakyat telah berusaha untuk mengekalkan perpaduan kaum sejak awal kemerdekaan lagi. Buktikan. Okey, tadi yang cikgu tunjuk yang pelajar buat perenggan tadi. Okey, inilah soalannya. Pemerintah dan rakyat. Dia minta 2. Jadi item ini, item terikat. Walaupun markah dia tu, okey, yang atas tu 6 markah. Okey, tapi dia nak dari sudut pemerintah dan dari sudut rakyat. Dia cakap dah, dia nak yang ni dengan yang ni. Jadi tak payah bagi yang lain. Bagi yang lain, salah. Okey, contoh. Okey, beberapa langkah dilaksanakan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat. Okey, beberapa langkah. Dari segi pemerintahan penggubalan dasar-dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional. Okey, undang-undang. Kita marking kat situ. 1. Mark kat situ. Selain itu, memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan dan kebudayaan serta agensi berkaitan. 1 markah. Dan dalam pada itu, peruntukan belanjawan yang mencukupi untuk program memupuk perpaduan kaum. Okey, perbelanjaan 1 lagi markah. Okey, dari segi rakyat, tengok pelajar ini dibuat dalam bentuk perenggan. Okey, kita dapati. Okey, dari segi rakyat, kita perlulah menggunakan bahasa kebangsaan. 1 markah dan menghayati prinsip rukun negara yang dapat menjamin perpaduan kaum. Rukun negara. Okey, kita juga perlulah mengamalkan semangat perkongsian, bertoleransi dan juga saling menghormati antara sesama rakyat. Okey, 1 markah. Okey, cikgu awak tengok macam mana cikgu tanda tu, kita parking dekat keyword dia. Keyword yang membawa kepada menjawab kepada kehendak soalan. Jadi macam mana awak nak hafal fakta nanti? Awak mesti hafal kata kunci dia. Sebab dengan kata kunci itu barulah awak boleh cipta ayat. Jadi selagi kata kunci itu ada di dalam isi awak, jadi persen awak untuk dapat markah tu akan ada. Contoh macam ni, dari segi pemerintahan, penggubalan dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan. Okey, yang penting kat sini penggubalan dasar-dasar dan undang-undang. Itulah kata kuncinya.
Jadi penanda nanti akan tanda dekat kata kunci. Jadi kalau ada kunci dalam kata kunci dalam jawapan awak, lagi mudahkan penanda untuk bagi awak markah. Jadi untuk dan satu lagi, kalau soalan ini dia dah katakan yang dia nak satu dari aspek pemerintah, satu dari aspek rakyat, dan markah yang diberikan itu adalah 6, biasanya pembahagian markah adalah seimbang. Bermaksud 3 untuk pemerintah, 3 untuk rakyat. Jadi kalau awak buat 4 untuk pemerintah, 1 untuk rakyat, tidak berlaku keseimbangan. Jadi awak tetap akan dapat markah 3, 4. Awak cuma dapat 4 markah, tak dapat 6 sebab jawapan awak tadi tidak seimbang. Jadi berhati-hati bila jumpa soalan-soalan yang minta seperti ini. Okey, seterusnya kita tengok. Jelaskan tafsiran kedaulatan oleh Ibnu Khaldun. Okey, markah yang diperuntukkan ialah 2. Ni tafsiran kedaulatan oleh Ibnu Khaldun. Okey, awak rasalah pelajar ini dapat berapa markah? Berapa markah dia dapat ni? Untuk jawapan dia ni. Dapat 2 markah ke? Atau sebaliknya? Okey, kita tengok selepas ni. Okey, kita tengok soalan B. Okey, sebenarnya soalan ni adalah sebagai rakyat Malaysia yang merdeka, mengapa kita perlu mematuhi undang-undang negara? Soalan ini adalah soalan kebat sebenarnya. Tapi tak apa, sebab cikgu jumpa murid yang jawab macam ni, cikgu nak tunjuk kepada awak. Untuk soalan fakta ataupun kebat, tak boleh jawab seperti ini. Okey, tak boleh jawab. Jadi kalau cikgu kata tak boleh jawab macam ini, adakah murid ini akan dapat 6 markah? Adakah murid ini akan dapat 6 markah? Okey, awak boleh fikir sejenak. Okey, cikgu tak naklah tanya awak ni. Okey. Boleh ke 6 markah macam ni? Jawab macam ni boleh dapat ataupun tidak 6 markah. Okey, kita tengok jawapan. Okey, kita tengok jawapan. Okey. Jelaskan tafsiran kedaulatan oleh Ibnu Khaldun. Okey. Ini tafsiran dia. Tafsiran Ibnu Khaldun tadi merupakan kekuatan dan kekuasaan sebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Okey, kata kuncinya ialah semangat kekitaan bangsanya. Dan kata kunci yang keduanya ialah kekuatan semangat beragama yang menyebabkan sesuatu bangsa rela berkorban untuk mencapai cita-cita yang sama. Jadi kata kuncinya ialah kekitaan, semangat kekitaan bangsanya dan juga kekuatan semangat beragama. Okey. Jadi kata kunci itu menjawab kepada soalan di atas dan pelajar ini mendapat 2 markah. Okey, dapat markah yang penuh. Okey, untuk soalan yang kedua ini. Okey, tengok. Okey. Markah yang diperolehi oleh pelajar ini ialah 4 sahaja. Kenapa? Apa masalah pelajar ini sebenarnya? Okey, kita tengok jawapan dia bersama-sama. Okey, dia kata sebagai rakyat Malaysia yang merdeka, mengapa kita perlu mematuhi undang-undang negara? Okey, kita perlu mengekalkan kedaulatan negara. Awak tengok jawapan dia. Adakah dia memulakan ayat tu, intro dia betul ataupun tidak? Pangkal ayat tu, dia salin betul ataupun tidak? Okey. Sebab itu cikgu kata, ada yang tak dengar kata ni. Walaupun berbuih dah mulut cikgu cakap, dia tetap juga buat suka hati dia. Sepatutnya jawapannya ialah kita perlu mematuhi undang-undang negara. Tapi dia jawab kita perlu mengekalkan kedaulatan negara. Dia pergi tulis lain. Okey, yang diperoleh pada masa kini kerana untuk menjaga kestabilan negara. Okey. Katakanlah jawapan dia itu betul. Jadi kita boleh bagi 1 markah sebab dia tadi berangkai dengan soalan tu kan. Tapi kalau kira kedaulatan negara itu tak betul. Tapi jawapan dia betul. Menjaga kestabilan negara. Jadi bila kita mematuhi undang-undang, negara kita akan stabil. Jadi kita bagi 1 markah dekat situ. Yang kedua, awak tengok. Menjaga ekonomi negara. Okey, kita mendapati pelajar ini, dia tak gunalah untuk ayat yang menunjukkan huraian isi. Dia tak guna huraian, tak ada huraian. Kalau kita tengok kat sini, dia ambil fakta je semua. Okey, walaupun dia ambil fakta, dia main tulis saja. Menjaga ekonomi negara. Lepas tu yang ketiganya, menjaga hubungan antara kaum. Lepas tu dapat menjalinkan hubungan antara negara luar. Keselamatan negara terjamin, dapat melahirkan rakyat yang bijaksana.
Ditulis poin-poin secara ringkas. Jadi kita dapati ayat yang digunakan ini adalah ayat yang tidak lengkap. Macam mana kita nak bagi jawapan kita ayat tu lengkap? Tadi guna dabus, kabus, guna suka tadi. Okey, menjaga ekonomi negara. Macam mana kita nak jadikan dia ayat yang lengkap? Sebagai rakyat Malaysia, kita juga hendaklah menjaga ekonomi negara supaya negara dapat membangun. Supaya guna S, supaya kan, suka, dabus, kabus semua ada. Okey, gunakan supaya menjaga ekonomi negara. Okey, kalaulah pelajar itu jawab seperti itu, maksudnya dia akan dapat setengah markah ataupun tidak? Okey, dia tetap akan dapat 1 markah sebab ayatnya lengkap. Sebab itu pentingnya jawapan yang lengkap. Guna suka tu. Macam tu. Okey, seterusnya. Gunalah seterusnya. Gunakan penanda wacana. Walaupun kita tengok jawapan yang diberikan ini adalah fakta. Tak ada huraian, tak ada contoh. Tak apa. Kalau untuk soalan fakta. Tapi kalau untuk soalan kebat, tak bolehlah. Tapi ini soalan kebat. Jadi kalau soalan kebat, penandaannya holistik, tak ada isi huraian contoh, markah awak akan sikit. Mungkin awak akan dapat 3. Bergantunglah kepada soalan tersebut. Okey? Jadi cikgu ingatkan sekali lagi, jangan jawab dengan cara seperti ini. Okey. Dan yang satu lagi, walaupun kita guna penanda wacana, cikgu lupa nak tulis kat sini, mesti kita masukkan kata ganti nama tu. Contohnya kata ganti nama diri. Okey, kita perlu megahkan kedaulatan negara supaya negara kita berada dalam keadaan stabil. Negara. Jadi negara itu merujuk kepada kata ganti nama ke apa tu? Merujuk kepada tugasan tu, kepada siapa. Tadi kita dah ada bincang dekat bahagian depan tadi. Okey, mesti mulakan ayat dengan kata nama. Sebab biasanya memang kena ada subjek dan predikat. Kalau kita belajar bahasa Melayu pun, kalau ayat tu ada predikat sahaja, tak ada subjek, ayat tu tergantung. Jadi bila tergantung, ayat tu tak ada markah lah. Sejarah pun sama. Mesti ada subjek ayat. Jadi subjek ayat tu kalau soalannya bertanya tentang peranan yang dimainkan oleh kerajaan, kita kena cakaplah kerajaan tu. Kita tak boleh cakap peranan saja. Mesti kita cakap kerajaan itu sebagai subjek. Okey, seterusnya. Ada lagi ke? Okey, beberapa peringatan lah untuk awak. Peringatan. Okey, akhir-akhir ni cikgu nak bagi sedikit peringatan lah. Okey, jangan hafal tanpa faham. Kalau awak tak faham, tak payah hafal. Sebab kalau awak hafal pun, seberapa kuat pun awak menghafal, dia adalah perbuatan yang sia-sia je. Sia-sia. Dan bila awak dah baca banyak-banyak, hafal banyak-banyak, kemudian tak ingat, awak akan kecewa. Bila awak kecewa, awak akan cakap sejarah ni susah, sejarah ni bosan, sejarah itu, sejarah ini, dan akhirnya awak tak minat sejarah. Akhirnya, daripada subjek yang awak mampu dapat A, awak mampu dapat A+, awak dah mampu dapat A- sekurang-kurangnya, dapat B, melulus, akhirnya awak tidak dapat apa yang sepatutnya awak dapat. Jadi, jangan hafal. Sebab untuk soalan fakta ni memang dia ada 2 je. Faham, hafal. Faham, ingat. Jadi untuk ingat kena hafal. Untuk hafal, kena faham dulu. Okey. Okey, ini sedikitlah strategi. Cikgu kata ni semua cikgu pun dah pakai. Mungkin cikgu awak pun dah bagi tahu. Cabar minda untuk cari isi, untuk ingat fakta. Apa, siapa, bila, di mana, mengapa, bagaimana. Gunalah kaedah 5W, 1H. Okey. Kalau dalam bahasa Melayu, gunalah BAS DBM. B bila, A apa, S siapa, di mana, bagaimana, mengapa, BAS DBM. Bolehlah guna mana-mana. Cabar minda awak. Contoh, tragedi, kaedah, ni sekolah cikgu menjalankan kaedah menadah kitab ni, kita baca buku teks, kita sama-sama cari. Okey, mana BAS DBM tadi? Okey, dalam ni ada. Cikgu tak highlight lah dekat sini. Okey, bila peristiwa ini berlaku? 13 Mei. Apa peristiwanya? Rusuhan kaum. Okey, berlaku di mana? Di Kuala Lumpur, Selangor dan kawasan sekitarnya. Kenapa peristiwa ini berlaku? Siapa yang terlibat? Terlibat ialah pelbagai kaum tadi, Melayu, Cina dan India. Okey, mengapa? Okey, mengapa? Sebab
rusuhan kaum dan sebagainya. Okey, bila awak tengok kat sini, dalam petikan ini menjawab semua soalan tadi. BAS DBN 5W1H ada dalam ni. Jadi macam mana nak hafal? Gunalah kaedah tersebut. Okey, contoh kita cuba mengingat fakta dengan melalui tokoh. Awak tengok gambar ni siapa? Awak tengok gambar pun awak dah tahu dah. Ini Rosli Dobi. Okey, siapa Rosli Dobi ni? Rosli Dobi ni anggota Rukun 13. Okey, apa peristiwa yang berkait dengan Rosli Dobi? Peristiwa sungkit berdarah. Okey, bila? Tengok buku teks. Di mana? Di Sibu. Okey, kenapa? Tak puas hati kan? Tentang penyerahan Sarawak. Okey, bagaimana? Dia telah bunuh sedangkan Stewart. Contoh, awak buat situ tulis-tulis sikit, buat anak-anak panah sikit, dah jadi peta minda. Senang nak ingat. Okey. Jadi cikgu rasa itu sahaja perkongsian cikgu pada malam ini. Cikgu ucapkan berbanyak terima kasih kerana hadir dan kerana sudilah mendengar ceramah cikgu pada malam ini walaupun tidak seberapa. Akhir kata daripada cikgu, buatlah yang terbaik untuk meningkatkan prestasi sejarah, terutamanya mata pelajaran sejarah di negeri kita iaitu negeri Kelantan. Jadi cikgu ucapkan berbanyak terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Cikgu Faizah. Maknanya penerangan yang cukup kemas dan mantap. Diharap sebaran perkongsian ini menjadi satu azimat yang kukuh kepada kita semua untuk dijadikan sebagai panduan untuk menjawab soalan peperiksaan nanti. Jadi terima kasih sekali lagi dan terima kasih kepada pelajar yang bertanya. Ada sedikit sebanyak persoalan Cikgu Faizah. Jadi ada 3 persoalan saja yang dikemukakan dalam chat pertanyaan tadi. Saya catat di sini. Saya minta Cikgu Faizah tolong perjelaskan. Yang pertama berkaitan dengan penggunaan kabus. Bagaimana penggunaan kabus untuk memantapkan lagi dari segi huraian. Penggunaan kabus untuk memantapkan huraian jawapan. Itu soalan yang pertama. Sila perjelaskan secara ringkas. Silakan. Okey, terima kasih. Seperti mana yang cikgu katakan sebentar tadi, kita guna kabus, dabus ataupun apa-apalah akronim yang berkaitan tadi untuk menjelaskan lagi ayat kita. Untuk bila pemeriksa baca jawapan kita tu, pemeriksa tak payah nak fikir okey ke tak okey ke jawapan dia. Bila baca, oh jawapan ini memang lengkap, tak boleh nak baiki apa dah. Sebagai contoh, cikgu dah bagi tadi kan. Okey, apakah yang akan contohnya kita nak bagi tahu tentang kebaikan perpaduan kaum dan kita nak masukkan item itu tadi yang kabus tadi. Okey, kita boleh pilih salah satu perkataan tersebut. Jadi contohnya, okey, kita hendaklah bekerjasama di antara kaum yang terdapat di negara kita agar itu melengkapkan ayat kita tadi, agar kita dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Jadi bila cikgu baca penanda nanti, baca jawapan awak tu, awak cakap kenapa kita perlu buat kawan? Sebab kalau kita hidup bersatu padu, negara kita akan aman. Sebab apa aman? Tak berlaku pergaduhan. Jadi boleh petikan lagi ke jawapan awak tu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab awak guna ayat lanjutan tadi. Salah satunya awak guna agar. Awak boleh juga guna kerana. Okey, contoh ayat. Okey, kita hendaklah bersatu padu kerana apabila kita bersatu padu, tidak akan berlaku rusuhan kaum di negara kita. Kita gunakan kerana. Jadi kalau penanda baca jawapan awak, pemeriksa baca, kenapa kita mesti bersatu padu? Oh, kita mesti bersatu padu sebab kalau kita bersatu padu, negara kita akan aman. Jadi apa lagi yang tak lengkap pada ayat tersebut? Jadi bila baca tu, memang dah nampak dah markah dekat situ. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Faizah. Dan soalan yang kedua ada satu lagi, iaitu bagaimanakah, ada pelajar yang bertanya bagaimanakah kita nak mengetahui kedudukan soalan kebat, khususnya dalam Sukatan Baru KSSM. Silakan. Okey, untuk soalan kebat biasanya soalan kebat ni dia akan duduk dekat soalan akhir. Contohnya kalau soalan struktur, dia akan duduk dekat kalau soalan tu ada 3 A, B, C, biasanya soalan C tu soalan kebat.
Sama juga dalam soalan esei. Kalau soalan esei, soalan A tu memang fakta. Soalan B tu masih lagi fakta. Tapi kalau nasib awak baik, dekat bahagian B tu pun sudah ada soalan kebat. Bergantung kepada bentuk soalan. Dan bergantung juga kepada nasiblah pelajar pada tahun tersebut. Tapi kebiasaannya soalan fakta ini dia duduk dekat soalan yang terakhir. Biasanya soalan C. Dan markah pula, kalau untuk soalan esei memang 8 markah. Cuma untuk soalan struktur, kita kena ingat bahawa soalan kebat itu biasanya kebat berfakta. Okey, kebat berfakta. Walaupun dia soalan itu kebat, tapi dia masih lagi refer kepada apa kehendak soalan tu. Kata dia kan ada, bila kita nak mulakan soalan tu, dia ada atas tu. Kenyataan tentang soalan itu. Contohnya soalan tu nak tanya tentang perlembagaan. Dia dah bagi dah stimulus tentang perlembagaan. Jadi soalan kebat itu mesti ada kaitan dengan perlembagaan juga. Dan ada juga soalan kebat yang diberikan itu kebat bebas. Jadi awak bebaslah jawab. Contohnya apakah peranan yang boleh dimainkan oleh pelajar untuk memajukan negara pada masa depan. Bagilah peranan. Tidak terikat dengan mana-mana fakta. Okey, macam tu. Terima kasih. Saya harap dapat menjawablah. Okey, terima kasih. Dan seterusnya yang terakhir. 3 soalan yang terakhir ni benarnya banyak lagi persoalan. Jadi kerana masa, kerana kita pukul 10 lebih. Ada yang pelajar bertanya, kita sekarang kertas 3 sudah ditiadakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia. Jadi bagaimana dengan bagaimana bila tak ada kertas 3, di mana tumpuan utama kepada bakal calon lah. Kertas 3 ditiadakan tahun ini. Tahun lepas kata lama ada kertas 1, kertas 2, kertas 3, tahun ni tak ada. Jadi apabila tak ada kertas 3, nak fokus nak fokus di bahagian mana? Okey, silakan. Okey. Seperti mana yang cikgu bagi tahu tadi, kita dah tengok dah dari segi persen markah itu. Okey, sekarang ni kertas 3 dah tak ada. Dulu kita bergantung 20% pada kertas 3. Sekarang ni kertas 3 dah tak ada. Jadi kita kena atur strategi yang baru. Okey, yang pertamanya, yang tinggal sekarang ini cuma soalan struktur, soalan fakta dan soalan kebat. Tak ada lagi soalan open book. Jadi sekarang ni fokuskan kepada soalan 2 bahagian tersebut. Jadi kena tahu kekuatan awak di mana. Okey, katakanlah kekuatan awak dekat kebat, pastikan soalan kebat tu awak betul-betul boleh grab 40 markah tu. Pastikan. Sebab sekarang ni untuk dapat cemerlang dia tak boleh main nak pilih-pilih. Okey, saya suka kebat lah, saya tak suka fakta. Kalau untuk pelajar yang target cemerlang, mesti fokus dua-dua. Sebab itu cikgu kata tadi, untuk soalan fakta bermula sekarang, belum terlambat lagi. Aturkan strategi. Macam mana kita nak ingat fakta. Okey, tengok buku tengok bab-bab yang penting. Bermula sekarang. Cikgu tengok sudah ada guru-guru yang share berkenaan dengan topik-topik yang harus diberi tumpuan oleh pelajar-pelajar kita. Contohnya Cikgu Adis, boleh tengok. Okey, mungkin cikgu awak sendiri pun memang dah ada target. Okey, kita tengok buku teks pun kita tahu mana yang penting, mana yang tak penting. Jadi yang penting-penting tu aturkan strategi untuk hafal, untuk macam mana kita nak ingat fakta. Dan kebat, pastikan ikut kelas pada minggu hadapan untuk mengetahui bagaimana cara untuk menguasai soalan kebat. Supaya soalan yang memerlukan awak berfikir, idea awak dan sebagainya ini, awak tidak berlaku ketirisan markah. Tidak berlaku kehilangan markah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Faizal. Nampaknya sudah 3 soalan sudah dijawab dan diperjelaskan dan diberi pencerahan oleh Cikgu Faizal. Diharap pelajar-pelajar di luar sana mendapat panduan dan input yang berguna. Jadi banyak lagi soalan yang nak ditanya, oleh kerana masa tidak sempat. Jadi untuk makluman kepada pelajar semua dan rakan-rakan guru, dan pada malam ini ada pegawai JPN, ada pegawai dari PPD, ada ibu bapa pun ada pada malam ini. Bersyukur saya, alhamdulillah, sambutan yang amat menggalakkan, iaitu mencecah 1K pada malam ini. Jadi sejarah 2 siri mencecah 1K. Jadi pada malam 7 hari bulan nanti, untuk makluman semua, jadi saya akan menyampaikan berkaitan dengan teknik berkaitan dengan fokus kepada elemen kebat. Tadi ada pelajar yang bertanya bahawa kertas 3 sudah tiada. Jadi saya akan bantu pelajar-pelajar semua untuk elemen kebat pada minggu hadapan pada 7 hari bulan Julai.
diharap pelajar mencatat tarikh yang berkenaan kerana banyak input-input baru yang saya nak fokuskan berkaitan dengan elemen kebat. Jadi saya akan buat satu perkaitan antara DSKP, buku teks dan item-item contoh yang dapat kita kongsi bersama-sama supaya anda menjadi satu panduan yang khusus kepada anda apabila anda menjawab peperiksaan nanti, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat ini sahaja. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Cikgu Faizah, Guru Sejarah Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Farid Petra. Jadi host kita pada malam ini Cikgu Roziah Halim daripada SMKA Melo. Dan seterusnya terima kasih diucapkan kepada Majlis Guru Cemerlang, Muafakat Guru Cemerlang Kelantan bersama dengan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan kerana menganjurkan program awal ilmu satu perkongsian pintar atas talian alam maya untuk pelajar mentalaah pada setiap malam, khususnya pada untuk subjek mata pelajaran SPM. Semoga kita mendapat manfaat bersama-sama. Jadi saya bagi pihak penganjuran sebagai moderator pada malam ini memohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap kata. Semoga kita berjumpa lagi. Jadi insya-Allah bahan yang ada pada malam ini kita akan rekod dan kita akan kongsi dan share seberapa banyak yang boleh. Jadi semua pelosok di negeri Kelantan untuk makluman kepada Cikgu Faizah. Jadi semua pelosok daerah di negeri Kelantan, Jeli, Tanah Merah, Gua Musang, Pasir Putih, Pasir Mas, Tumpat, Bacok, semuanya ada. Jadi semua pelbagai sekolah, sekolah menengah harian biasa, sekolah agama, sekolah harian SPP dan semua ada, saya tahu. Jadi ini merupakan satu sambutan yang amat menggalakkan dan hebat. Jadi kita suka berkongsi bagi cikgu dan rakan-rakan guru yang lain suka berkongsi dengan pelajar-pelajar. Diharap pelajar ambillah kesempatan dan peluang ini sepanjang pandemik COVID-19 semasa kita PDPR ini. Ambillah peluang ini untuk cikgu nak berkongsi dengan anda supaya jawapan anda tidak sesat ke mana-mana, supaya anda mendapat skor yang terbaik. Jadi sebagai ikhlanika untuk minggu hadapan, saya akan fokus untuk soalan kebat sahaja. Variasi, tajuk minggu depan ialah variasi kebat. Kebat khususnya sama ada kebat fakta atau kebat umum, khususnya bagi soalan fakta dan soalan soalan subto dan soalan esei, pelbagai peringkat markah dan pelbagai jenis dan bentuk soalan, insya-Allah. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Faizah dan terima kasih kepada Cikgu Ji selaku host pada malam ini dan rakan-rakan guru di luar sana, pegawai JPN, pegawai PD, para ibu bapa dan pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi dan saya sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.